mereka tidak mahu menukar agama kecuali menukar agama dari Islam kepada Kristian. Dan Dajjal Anwar Ibrahim dengan bangganya ketika Lina masuk Kristian dari Islam kepada Kristian, bila wartawan Mat Saleh interview dia dalam CNN, buka balik video dalam YouTube, apa kata Anwar? Bukan kata-kata saya. Anwar dengan bangganya mengatakan, that is her right. Itu adalah hak Lina yang patut dihormati, hak asasi manusia. Kepala otak engkau Anwar Ibrahim. Sedangkan murtad dalam Islam hukumnya bunuh, tetapi Anwar Ibrahim terus menghalalkan murtad, menghalalkan kalam Allah diperdagangkan, dan Anwar boleh tanpa segan silu mengatakan undang-undang liwat di Malaysia telah lapuk yang harus digubal. Apa nak jadi dengan Dajjal ni? Kenapa dia teringin sangat jantan kahwin dengan jantan ni? Sebab itu saya sering berceramah kepada seluruh kawasan mana-mana saya pergi, betapa bahayanya sekiranya anda menghalalkan Perdana Menteri Malaysia adalah Anwar Ibrahim. Kalau satu hari nanti dia jadikan seperti Amerika, lelaki boleh kahwin lelaki, betina boleh kahwin betina, seperti yang terjadi kepada penyanyi Elton John, penyanyi ternama mereka, kahwin dengan pasangan gaynya Gilang Gemilang, dihadiri oleh Presiden Obama, lepas tahun dapat anak, isytiharkan dapat anak melalui ibu tumpang. Apa kata kalau tiba-tiba satu hari nanti Anwar kata dia nak kahwin dengan Lim Kit Siang barangkali? Pecah kepala Nik Aziz pada ketika itu. Padan muka kau ni Aziz, tercampak serban kau ni Aziz. Bayangkan Anwar Ibrahim kata dia nak kahwin dengan Lim Kit Siang, dapat anak, kita namakan Anu Siang barangkali. Jangan main-main hukum Tuhan. Kita tidak mahu ikut orang gila. Jangan main-main. Kai Anwar Ibrahim, kalau kau berangan sangat nak jadi PM ke, nak jadi presiden ke, kau berambuslah pergi Indonesia tu, banyak pulau-pulau yang besar-besar dengan duit kau yang berbilion-bilion yang kau dah kebas daripada bank negara, yang kau dapat sokongan daripada Yahudi. Kau buatlah negara kau sendiri, kau namakan Albon Toti. Kau namakan negara kau tu Albon Toti, kau lantik diri kau nak jadi agung pun siapa peduli, ya tak? Kau bawa semua mat-mat gay bontot ni, kau bawa semua mat gay bond ni semua duduk dengan kau, biar senang dipenam oleh Allah SWT seperti apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Allah turunkan secantik-cantik bidadari dari langit pun diorang nak tibai belakang. Akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah dan Allah murka dan seluruhnya dibenam menjadi laut merah. Kita tidak mahu kerana dosa Anwar Ibrahim, kita semua kerana bersubahat dan menghalalkannya, kita juga akan mendapat musibah dan bala, na'udzubillah min zalik. Sebab itulah saya perjuangkan, saya sanggup round satu Malaysia, walaupun melibatkan darah daging saya, abang kandung saya. Tetapi kemungkaran harus diharamkan walaupun berlaku dalam keluarga sendiri. Sebab itu di depan para hadirin yang saya muliakan, saya ingin melafazkan, saya lebih rela hilang seorang abang dari menghancurkan 27 juta rakyat Malaysia, para hadirin. Apa gunanya saya menghalalkan kemungkaran abang saya walaupun duit beratus juta, hidup dengan mewah, rumah berjuta-juta, bersepah dengan kereta mewah bergelimpangan, tetapi ini adalah duit-duit haram yang tak perlu kita nak bawa ke bawah tanah, para hadirin. Bukan saja dia pengamal terorisme agama, Anwar adalah bapa segala rasuah. Anwar adalah pengompak dan penyamun. Sebab itu bila saya berdepan dengan dia, saya tak gunakan bahasa baik, saya maki dia. Kau berompak, kau penyamun, saya maki. Sebab saya tahu betapa kayanya abang saya Azmin. Saya tak payah tengok orang, saya tengok darah daging saya. Cara Azmin hidup mengalahkan ini di Pertuan Agong. Duit Azmin bawa tanah rumah dia. Sebab itu nasib baik Dr. Mahathir lupuskan duit 1,000 dengan duit 500. Sebab ada sebab. Kerana Anwar dengan Azmin dah bawa lari berbilion-bilion, macam Lanun pernah mentarbus. Masa dia nak jatuhkan arwah Tun Ghaffar, berapa ratus juta dihabiskan dekat rumah Azmin tu, susun berkotak-kotak duit 1,000 dengan duit 500. Setiap ketua-ketua bahagian dipanggil, dirasuahkan 500,000, 600,000, 300,000. Bawa plastik sampah je, bawa goni supaya tidak mencalonkan arwah Tun Ghaffar ketika itu. Dan Anwar dengan lakonan plastik dia, apa dia kata? Oh, saya tidak berniat menentang Tun Ghaffar, tapi pencalonan telah membuktikan sebaliknya. Kepala otak dia pencalonan. Kau dah sogok dekat bawah, rakyat kau boleh kencingkanlah.
Sebab itu akhirnya Tun Ghaffar keluar selai sepinggang. Sampai berubah. Oh. Jangan ganggu jangan ni. Dia suruh saya berhenti. Saya kata setahu saya pukul 12. Teruskan dia kata, saya kalah. Siapa nak balik boleh lah. Tapi saya betul, semangat tu bagus. Dari masa dia nak jatuhkan arwah Tun Ghaffar, sampai Tun Ghaffar bila jumpa dengan saya, dia kata, ilmu apa awak pakai ni? Saya timbalan Perdana Menteri pun saya tak boleh lawan dia. Awak orang biasa boleh gugat kedudukan dia. Saya kata bukan ilmu Tun, tapi gerak dari atas. Akhirnya Tun Ghaffar keluar selai sepinggang dari ofis timbalan Perdana Menteri, hanya berbekalkan satu plastik kosong. Betapa kotornya budaya Anwar menjatuhkan arwah Tun Ghaffar. Sampai Tun Ghaffar meninggal, Anwar masih tidak minta ampun. Terlalu kotor. Sebab itu Dr. Mahathir haramkan duit 1,000 dengan 500 bagi membendung penularan keluar duit-duit yang berbilion dibawa lagi. Tak pasal-pasal Datuk Murad Timbalan Governor tak pernah berlaku dalam sejarah merengkuk dalam penjara kerana Anwar arahkan keluarkan 3 bilion, bukan milion, 3 bilion diberi kepada 20 master account. Ada yang dapat 200 juta, 100 juta, 50 juta, termasuklah gundik dia perempuan simpanan dia Syamsidah Taharin. Sebab itu saya challenge dia, semua bukti dalam tangan saya. Dia tak berani saman saya. 20 master account dapat imbuhan daripada apa yang dia arahkan pada Datuk Murad. Akhirnya Datuk Murad masuk penjara. Dia nak bercakap pasal rasuah kepala otak dia. Dialah bapa segala penyamun. Masa dia jadi Menteri Kewangan, tengok apa dia buat. Siapa Pak Ibrahim, bapa dia tu? Kita bukan nak hina Pak Ibrahim. Pak Ibrahim tu dulu kerja dia cuci darah, cuci nanah dekat hospital. Tapi bila dia jadi Menteri Kewangan, dia lantik Pak Ibrahim jadi Chairman IOI. Apa itu IOI? Public Listed Company yang disenaraikan di Bursa Saham. Pak Ibrahim pegang saham berpuluh-puluh juta. Tak ada qualification, tak ada kelulusan, tapi dari pencuci darah dan nanah boleh jadi Chairman bernilai berbilion-bilion punya saham. Kepala otak kau Anwar Ibrahim. Kau lantik bapa mentua kau Wan Ismail, bapa Wan Azizah sebagai Chairman SAAG dalam Public Listed Company. Kau lantik adik-beradik kau yang tak ada kelulusan, arwah Rani, Mokhtar, Idros, Marzuki, pegang berpuluh jawatan dalam Public Listed. Dia adalah pengamal kronisme dan nepotisme. Dia lantik perempuan simpanan dia gundik, dia Syamsidah, jadi orang ketiga terpenting dalam Filio Allied Bank, jadi Executive Director. Cuba cek balik sejarah Filio, ini bukan fitnah. Syamsidah jadi orang nombor 3 terpenting dalam Filio. Syamsidah tak payah masuk pejabat, tak pernah sejarah Syamsidah masuk pejabat. Dia hanya perlu puaskan nafsu Anwar di Tivoli Villa setiap hari Rabu. Selepas kabinet meeting dari 5.30 sampai 7.30, Syamsidah dapat satu kereta mewah WEU 64. Syamsidah dapat gaji 30,000 setiap bulan. Syamsidah dapat driver. Syamsidah setiap saham mewah keluar dapat 1,000 lot. Di manakah moral kau wahai Anwar Ibrahim? Engkau bercakap pasal rasuah, kronisme, idealisme, perjuangan, tapi engkau lah bapa segala pengompak. Kau bawa lagi berbilion-bilion duit bank negara macam moyang kau yang punya. Saya tak payah tengok jauh. Saya tengok dalam keluarga saya. Azmin dah 14 tahun tak bekerja. Anwar, Wan Azizah, Nurul Izzah tak pernah bekerja. Dari mana datang wang yang begitu banyak? Dari mana? Kenapa orang Melayu tak gunakan akal? Mana ada seorang banduan merengkuk 6 tahun dalam penjara, keluar-keluar boleh beli rumah 7 juta di Segambut. Saya nak tanya Anwar Ibrahim, dari mana dia dapat duit? Dia tak pinjam bank 1 sen pun. Dia beli rumah 7 juta macam Mahligai. Itu pun buta perut mata kamu. Bila cuba tengok dia pergi mahkamah, kereta apa dia pakai? Dia tak pakai Proton Cabuk, dia tak pakai kereta kereta murah kancil ke apa, tapi tengok kereta apa dia pakai. Kereta Merc yang bernilai 1 juta lebih. Dia pakai paling kurang pun Porsche Cayenne 500,000. Berapa bodyguard dia? 14 orang. Sedangkan dia bukan Perdana Menteri, dia tak ada jawatan. Kalau dia tak ada duit, bagaimana dia menggajikan 14 orang bodyguard? Dan 2 daripadanya adalah yang pernah menjaga Presiden Estrada. Ini bukan kecil anak. Kalau dia tak ada duit, dari mana dia dapat menggajikan 14 bodyguard? Saya tengok abang saya sendiri, songket yang dipakai pun bertaraf agung, lebih pada agung.
Satu songket baju Melayu 50,000, 70,000, 30,000. Sekali tempah 12 pasang dah dekat setengah juta. Apa duit datang pada pokok dari langit? Tak bekerja, tak ada bisnes apa pun. Cuba tengok tahun lepas saja Azmin dan Anwar keluar negara berapa kali? 69 kali. Satu tahun ada 12 bulan. Maknanya average purata satu bulan 5 kali pergi ke London, Dubai, Washington. Apa dia buat? Sedangkan masalah negara begitu besar. Dia kata dia penasihat ekonomi, gaji dia RM1. Kepala otak kau Anwar RM1 nak beli roti telur pun tak dapat. Betul tak? Itulah putalang penipu. Tapi orang PAS masih sokong. Sebab tu kita kata kategorikan orang PAS ni pion dan samdol. Betul tak? Kalau gaji penasihat RM1, nak beli teh tarik roti canai pun tak lepas. Tapi mereka pergi ke Dubai, London, Paris, naik kelas pertama. Dia tak naik ekonomi. Adik Azmin saya tahu. Azmin sekali bergerak, entourage 10 orang, berapa ratus tiket kapal terbang, 40,000, 50,000. Duduk, bukan duduk hotel biasa, duduk semua presidential suite. Itu belum shopping. Slipper Syamsidah Taharin pun Chanel, satu slipper 2,000. Sekali beli 12 kala. Handbag Syamsidah berapa? 50,000, 100,000. Jam Syamsidah Shopart 100,000. Syamsidah tak pakai benda yang murah, pergi Istana Hotel, Common Jewellery. Sekali beli diamond saja berapa ratus ribu, berapa juta. Apa duit dari langit ke? Jadi orang-orang di luar sana yang tak tahu cerita, jangan diperbodoh-bodohkan. Kutip-kutip cerita tapi fikir mana Anwar dengan Azmin dapat untuk menggerakkan jentera Parti Keadilan. Dari mana datang wang yang begitu banyak? Ini Wan Azizah ni pun tak ada maruah. Engkau berkelubung, pakai sarung tangan, pegang tasbih, jangan munafik lawan Azizah. Di manakah moral kau sebagai isteri, sebagai Presiden PKR? Kau dengan Azmin pergi jumpa rumput mudok. Siapa itu rumput mudok? Ketua Zionis Yahudi. Di manakah maruah kau minta 50 juta Amerika dari Ketua Zionis Yahudi semata-mata nak jatuhkan negara Islam? Di manakah moral kau, Wan Azizah? Siapa lagi Wan Azizah jumpa? Soros, penyangak mata wang. Siapa lagi yang dia jumpa? Presiden Estrada. Siapa itu Estrada? Bekas Presiden Filipina yang dengan bangganya mengaku anak haram dia pun 17 orang. Playboy, jantan setan macam tu yang kau pergi jumpa. Dan mengikut kata Ezam masa di dalam PKR, dia bersama dalam pertemuan dengan Estrada. Nurul Izzah saja dibagi 200,000. Di manakah moral kamu semua ambil duit orang Yahudi semata-mata nak menentang bumi Islam yang bertuah ini? Jadi nilaikanlah para hadirin, siapakah perompak, siapakah penyamun, siapakah pengganas, siapakah, saya tak tahu apa nak cakap lah. Sebab itu saya menjadi marah. 2008 kita hilang 5 negeri. Orang kata saya ni pekakas pecacai UMNO. Bila nak election dia saya muncul macam cendawan tumbuh. Jangan fitnah. Dah 14 tahun saya tak muncul. Tahun 99 saya tak muncul dalam pilihan raya. 2008 saya tak muncul. Saya tak pernah bantu kerajaan sampai kita hilang 5 negeri. Tapi kenapa 2011 dan 2012 saya muncul? Kerana saya rasa sayalah manusia paling berdosa kerana tidak membetulkan, membunuh segala hipokrasi Azmin, Anwar dan Azizah. Kalau saya tak bantu kerajaan membunuh segala pembohongan mereka, apa jadi kepada negara ini, para hadirin? Apa kepentingan yang saya dapat? Nak saya teruskan lagi ke nak saya berhenti? Pulanglah ya kalau siapa yang dah terpaksa balik tapi atas sebab banyak lagi cerita menarik yang saya nak cerita. Saya nak dengar kalau suara itu kuat. Saya nak dengar lagi atau tidak? Okey, kalau nak saya terluka. Tidak, saya berhenti sebab saya kena ikut nilai arahan tempat orang suruh berhenti kan, kata tak ikut bahasa. Ya. Jadi jadi fikirlah para hadirin, siapakah yang pengamal rasuah, penipu, pembelit ini, para hadirin? Dia dah rompak habis macam lanun. Dia kata kita pula lanun. Bukan itu saja, para hadirin. Yang paling saya takutkan, Azmin, dia sebelum buang mak saya, apa kata Azmin kepada ibu saya, Hajar Cik Tung? Saya sedih hati seorang ibu. Bagaimana hancurnya seorang ibu. Anak boleh maki dia, kata makanan dia najis, haram. Rumah dia haram untuk diziarah semata-mata mak saya orang UMNO.
semata-mata mak saya sokong saya, Azmin tidak boleh terima kenyataan